Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Tentang sunat-sunat ab'ad pada semayang dan hukum sujud sawi. Jadi sujud sawi ni kita panggil sujud yang sunat kita buat, bukan wajib, sunat aja kita sujud 2 kali ya. Kita tahu apa dia sujud sawi. Sujud sawi ni ialah kita sujud 2 kali. Sujud sawi 2 kali sujud, macam sujud tilawah, sujud jaidah tu sekali sujud saja. Sujud sawi sujud 2 kali. Jangan kata wajib, sunat je. Sunat sujud sawi tu bila berlaku sebab. Kalau tidak ada sebab menyunatkan tu sujud sawi, jangan buat sujud sawi tu. Kerana apa? Tidak sah semayang kita, kerana kita tambah hukum. Kita tambah hukum sujud sawi, kita tak lupa pergi sujud juga 2 kali tu. Tak boleh. Sawi ni sunat kita sujud 2 kali. Masa dia lepas kita baca tahiyat akhir, sujud 2 kali. Lepas tu baru kita beri salam. Cara duduk dia derang. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita duduk, kita panggil duduk apa panggil tu? Punggung kita belah kiri letak ke lantai. Kemudian kaki kiri tu kita berselang. Punggung kita duduk macam tahiyat akhir lah, mana? Tahiyat akhir. Dia baca tahiyat akhir, at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Pada tempat akhir sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Muhammad. Kita nak sujud sawi ni. Pasal apa? Kita tinggal tahiyat awal. Kita duduk balik macam duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu. Masa nak sujud sawi tu, kita duduk iftirash macam tahiyat awal tu. Kena bergeraklah sikit maknanya. Kalau duduk tawarruk ni macam tahiyat akhir tu, sampai ke tahiyat akhir tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tu, kita pun tukar duduk kita tu kepada duduk macam tahiyat awal tu. Kita pun sujud sawi. Niat kita sujud tu, masa letak kepala tu, sujud kita saja aku sujud sawi. Sujud sawi sunat lah. Mana kita sujud tu, kita ingat nanti kita sujud tu bukan tambah sujud apa-apa, tambah 2 kali sujud sawi. Ingat kok tu sunat ya. Tiap 2 kali. Lepas tu duduk baca Rabbi Firli, sujud kali yang kedua kita baca subhanallah wa bihamdihi tu. Kalau nak baca tambahan ni subhanallah wa bihamdihi tak apalah. Lepas tu kita duduk balik. Duduk balik tu duduk macam tahiyat akhir. Lepas tu beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi makna cara dia tu kena betul juga, makna ada sistem dia. Tak boleh kita sujud sembarangan tu. Cara dia, masa dia selepas kita baca tahiyat akhir, lepas tu sujud, lepas tu baru kita beri salam. Tapi kalau kita beri salam dah, kita pun ingat, oh tadi tak ingat baca kunut. Kita nak masuk semula, nak sujud sawi, lepas tu beri salam. Itu tak boleh tu. Kenapa? Sujud sawi itu sunat. Dah kita beri salam dah tu hukum, tak boleh lah kita mengutamakan sunat, nak kerja ke sunat tu tinggal hukum dah. Sujud salam 2 kali jadi, tak boleh lah. Itu cara dia. Sunat melakukan 2 sujud menjelang salam, sebelum salam sunat.
Sunat makna di sini maknanya kalau kita sujud sahwi kita dapat pahala, tak sujud tak apa-apa, dilawan makruh. Kalaulah kita belajar betul-betul tentang sujud sahwi ni, kita kena mulakan dengan kita buat dulu mana. Kita pandai ada sujud sahwi dengan sembahyang seorang diri. Latih mana? Kalau berlaku kita tinggal kunut. Kunut subuh kita dah baca kunut, kita bangun tu Allah madini dak baca. Terus kita turun sujud. Dan kita sujud, kita tak boleh bangun dah baca kunut tu. Kerana bila kita sudah sepakat, sudah buat dah sujud tu wajib, rukun, tak boleh kita bangun semula nak baca kunut sebab kunut tu sunat. Sunat tu kunut tu. Dan kita buat apa tu tak boleh lah. Sujudlah 2 kali. Lepas tu beri salam. Bagi tahiyat tu. Kita kalau ada lupa kita buat. Maknanya kita nak cari pengalaman Yusawi kalau bersama seorang diri gini. Kalau kita lupa tahiyat awal, maklumlah. Pernah berlaku juga kita sembahyang senyap. Sembahyang senyap tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang tak boleh baca kuat. Bila kita baca Qoha, Fatihah, Qoha, rukuk, sujud semua buat secara diam-diam saja, suara terdengar telinga kita saja, tak boleh kuat sunat kita Qoha kan tu. Memang mudah berlaku lupa. Lebih utama sekali semasa kita baca tahiyat awal. Dia baca tahiyat at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Kita terpasang kita baca tahiyat akhir. Pasal kita baca tahiyat awal baru. Terpasang baca tahiyat akhir. Anggi bacalah kita tahiyat apa tu kita bisa assalamualaikum warahmatullahi la ilaha illallah, tinggal kita lupa itu. Patut baca tahiyat awal, pergi baca tahiyat akhir, tiba salam. Gitu. Jadi kita janganlah sembahyang semula Allahu akbar tu. Tak boleh gitu, Nabi tak ajar gitu. Jangan kira hukum tu. Sambunglah balik. Dah kita bangun baliklah makna. Dah lari kita bangun balik, masuk kepada diri rakaat yang ketiga. Itu dah saya baca lah kunut-kunut tahiyat awal tu. Dah kita baca dah tadi. Bangun rakaat ketiga tu, bangun dah kan tadi kan. Ketiga rakaat keempat akhir baca tahiyat akhir dan beri salam. Jadi jangan kita mulakan. Jadi kalau kita tak belajar juga semasa mula itu tak ikut sunnah Nabi. Dia gini dia begini, ada 4 keadaan. Kalau kita nak sujud sahwi kerana tinggal tahiyat awal, tinggal kunut, tinggal selawat atas Nabi pada rakaat, pada sembahyang apa ni, pada tahiyat rakaat pertama gitu dan sebagainya. Jadi kita sunat sujud sahwi, tapi ada kalanya boleh kita sujud sahwi lepas sembahyang. Masya Allah, guana ustaz, boleh sujud sahwi lepas beri salam. La ilaha illallah. Macam mana ustaz Dulu ustaz mengajar sujud sahwi belum salam dah. Pelik ustaz ni, dah turun nyanyuk nampaknya. Tak apalah kata saya nyanyuk, tak apalah, maknanya kita hukum. Dia sujud sahwi ni
walaupun kita sudah beri salam, kita boleh sujud sawi juga. Tu pelik tu. Lepas tu beri salam. Macam mana tu? Macam mana tu? Jawabnya ialah ada 3 keadaan. 4 keadaan ada. Pertama sekali ialah kita semayang itu, kita semayang, kita lupa beri salam. Belum tahiyat tu kita beri salam dah. Gitu dia, lupa tu. Kita beri salam tu, salam mana? Salam hak tu lupa kita tu. Kita kena buat balik salam tu. Itu dia. Salam tu hak fardu. Kita buat dia tu bukan pada tempat dia. Pada tempat dia. Seperti salam kita tu kita buat pada rakaat yang ketiga. Lepas tu rakaat yang keempat, semuanya 4 rakaat tu kita beri salam dah. Lepas tu dia semayang. Tu dia. Semayang terlupa dia tu untuk semayang sebenar tu, tahiyat sebenar tu, terlupa dia. Jadi dia salam semula. Bila saya salam semula itu, barulah dia boleh baca, boleh dia sujud sawi pasal lupa salam, tambah salam tadi tu. Ini belik masalah ni. Sujud sawi barulah disalam. Nak khabar sujud sawi tu mesti belum salam yang sebenar. Kalau dia lupa beri salam tu bukan pada tempat dia, kena balik buat salam semula tu. Kerana lupa salam tadi, dia sunat sujud sawi sebelum dia beri salam yang sebenar tadi. Ini masalah yang pelik. Ada 4 masalah, nanti kita bincang insya-Allah. Kita bincang supaya kita tidak keliru. Itu cara dia. Sebab masalah fiqh ni masalah yang banyak liku-liku dia. Perlu kepada kemahiran. Tak ada bab lah yang cukup keliru dalam bab ibadat, melainkan dalam 3 perkara. Pertama mengenai dengan sujud sawi. Yang kedua mengenai dengan makmum masbuk. Makmum masbuk ni ada 14 masalah, ada 10 masalah. Yang kedua makmum mafiq ada 16 masalah. Nak ingat masalah tu pada orang-orang mustahil dia ingat. Dan pada kita orang biasa ni mustahil kita ingat semua sekali tu. Jadi macam mana ustaz kita nak handle benda ini, perkara ni, berlaku begini. Kadang-kadang berhubungan mengikut imam. Imam sujud sajadah, wajib kita ikut. Subuh baca ayat sajadah tu, tabarakah tu sujud. Tu sujud sajadah tu, formula yastakbirun tu ayat tu. Imam sujud sajadah, wajib kita ikut. Kalau imam baca la yastakbirun tu, dia tak sujud sajadah, kita sujud sajadah. Imam tak sujud, kita sujud. Haram, tak usah sembahyang. Kalau imam sujud la yastakbirun dah sampai subuh tu, ayat sajadah tu, kita tak turut, tak sujud, kita tunggu cacang itu. Nanti imam bangun berawang, imam buat kita tak buat. Ataupun kita pergi buat yastakbir, kita sujud selawah, imam tidak sujud selawah, dia tak baca ayat tu dapat sujud selawah, maka hal ni timbul masalah macam-macam. Makmum belakang ada yang sujud, ada yang tak sujud. Tapi ulah sebab masalah daqiqah tu daqiqah masa halu. Masalah daqiqah masa halu ni ramai orang tahu. Dan masalah daqiqah tu sangat-sangat halu. Maka masalah ini
ampun dimaafkan kepada orang awam yang tak tahu hukum sah semacam, walaupun dia tahu imam. Itu masalahnya. Sebab masalah ini masalah rumus. Itu dia maafkan. Tapi kalau macam mana tak boleh. Kerana anda pandai bab sujud tilawah ni. Imam sujud tilawah, anda tak mau sujud, anda cacat tunggu nanti mana batal sebenarnya. Pasal anda tahu alim bihi, tahu. Kalau jahil bihi ataupun nisyan bihi dilupa, tak apa masalah. Jadi maksud anak, jangan kita mudah mengatakan mu semayang tidak sah, mu tak ikut imam sujud. Imam baca Alhamdulillah takbiru, mu tak sujud. Imam sujud selawah, mu tak sujud, batal semayangmu. Tak boleh kata begitu, tak baik. Ini orang jahil, tak belajar, dimaafkan. Wajib ikut tapi lupa atau jahil, dia maafkan. Sebab masalah-masalah daqiqah, halus, masalah halus, ramai orang tak tahu. Masalah orang awam ramai tak tahu benda gini. Ingat ya, tuk guru mengajar, itulah maknanya. Tuk guru mengajar ni kadang dia kerahkan orang awam tu je setok. Dah selama ni saya semayang ustaz, tak usah saya semayang dengan tok imam tu subuh tadi, saya tak sujud, imam sujud. Itu kita maafkan. Bukan kita maafkan, ulama mengatakan masalah-masalah halus ramai orang tak tahu. Masalah khilafiyah antara ulama fuqaha, maka dimaafkan untuk orang awam. Ahlun nisyan, orang terlupa. Jahilun bil masalah, jahil dengan masalah itu. Al-alim biha, orang alim dengan dia itu, dia tak buat, batas semaya dia, haram lah. Sebab dia cangguh nampak taniman. Itu cara dia. Itu kita ingat baik benda gitu tu. Itu dia. Begitu juga dengan makmum masbuk muafiq. Nak dengar masbuk muafiq, dengar nak khabar sikit je, nak khabar ni tak mau banyak-banyak, alamatkan lupa pula. Kita masuk semayang, kita masuk semayang, Allahu Akbar, imam nak kok lele dah, kita tak baca Fatihah, tak dak merokok, kita rekok tak apalah, rokok lah pasal tak ada baca, itu biasa kita tahulah pasal kita masbuk. Tapi kalau seorang tu di mari awal, imam takbir Allahu Akbar, imam baca Fatihah, dia masuk Allahu Akbar, imam baca surah, dia baca wajah tu lillahi fatah samawati wal ard, dia baca Fatihah, baca Fatihah. Imam rokok, imam baca Fatihah, imam rokok, dia masih lagi dibaca Fatihah, imam naik di Fatihah lagi, batas sembahyang dia. Itu bagi siapa tu? Bagi orang awam, dia tak perlu lagi baca Fatihah, kerana Fatihah imam tu dia dengar. Jaga. Dalam mazhab lain, kalau kita masuk awal sama imam tu, kita baca wajah tu, kita dah baca Fatihah, tapi kita galik baca wajah tu imam pun rokok, kita ambil wajah tu dah baca Fatihah, imam tu ini tidak. Jadi tak mengapalah maknanya, dah saya baca Fatihah, kita rokok lah maknanya, kerana bacaan kita itu jatuh kepada bacaan imam. Dalam mazhab lain dia kata bahawasanya makmum yang di belakang itu, kalau dengar imam baca Fatihah, dia tak payah lagi baca Fatihah. Kerana apa? Ini ulasan dia. Kerana apa? Kerana turun ayat Quran dalam masa Nabi semayang. Ingat hujah orang ni, mazhab lain, mazhab Hanbali. Ini nak khabar orang awam ni, mudah faham. Hujahnya
tu ayat Quran masa Nabi semayang, turun ayat Quran masa Nabi semayang. Bunyi dia, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila saja awak dengar orang baca Quran, imam baca Quran dalam semayang tu, fastami'u lah, mendengar sajalah. Imam baca Fatihah kita dengar, imam suruh kita dengar, jadi kita masuk tadi kita dengar juga. Itu ayat fastami'u lah, hendaklah kamu diam dengar imam baca tu. Jadi kalau kita buat tadi dah Fatihah, kita dengar baca lah, hukum sah semayang. Tak payah kita kejok sampailah syok dengan tuang. Itulah makna kemudahan dalam masalah fiqh. Ayat itu turun Al-Quran, turun Quran tu dalam semayang. Jadi kalau kita nak mazhab kita pun buatlah. Tapi dah kalau kita masuk awal tak tu, kita dengar baca Fatihah imam tu, kita baca wajah tu imam pun rokok, kita rokok sama dia sebab kita dengar dia baca Fatihah tak tahu. Mazhab lain Fatihah tak wajib baca pasal dia dengar baca imam dah. Tapi nak kabur sini bukan kita nak tukar mazhab, tidak. Maknanya perbuatan kita yang tidak sah mazhab kita tu dalam masalah khilafiyah, tiba-tiba kenalah mazhab yang dia betul, tak payah kita qada semayang. Dalam ni pun dia sebut, dalam ni cuba tuan-tuan tengok sikit dalam ni ya, nak kabur sikit biar faham molek. Faham molek, boleh tengok sini. Ya. Orang awam dia tu apa ni, dia hukum dia tu sikit. Muka surat 352 kita tengok. Ni kaedah dia. 352. Cuba tengok sekejap. 352. Ni nak faham biar yakin betul benda gini ni. Biar yakin betul. Biar kena betul hak kita buat tu ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni. Itu temu tak? 352 352 khatimatun. Ini penutup kita ni ya. Qala syekhuna fi syarhil minhaj, man adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taqlidin min alqa'ili biha lazimahu i'adatuha li'anna iqdamahu ala fi'liha abathun. Di dalam syarah minhaj, syarah minhaj ni maknanya kitab Tuhfah, kitab Tuhfah karangan Ibn Hajar al-Haytami, guru kepada ni pengarang kitab ni. Guru kita berkata, barang siapa, faham molek ni barang siapa. Kalau saya masa ngaji dulu juga, saya toreh buat lain, underline merah dakwah ni, tanda ni MB nota beta maknanya masalah penting, itu maknanya Latin, bahasa Latin. Nota beta NV NL bukan M, NB nota beta maknanya nota penting. Dalam syarah minhaj, nama kitab Tuhfah, dia kata, guru kita berkata, maknanya guru dia ni Ibn Hajar lah, barang siapa mengerjakan satu ibadat yang dipersisihi oleh ulama-ulama, kita buat satu ibadat, ulama bersisih. Orang Syafi'i kata tidak usah, Hanafi kata usah,
Hambali kata sah, Maliki kata tidak sah, khilaf. Jadi hak kita buat tak usah mazhab kita, kena betul dalam mazhab lain, mazhab Hanafi katakanlah. Ataupun kena ikut mazhab Maliki ataupun Hambali. Kata dia yang diperselisih oleh para ulama tentang sahnya ibadat tadi, sedangkan dia tidak taklid kepada pihak yang berpendapat kebolehannya. Dia tahu dah dia sah, tak sah mazhab lain tidak sah, dia tak taklid pada mazhab lain. Tak taklid, tak ikut mazhab lain, kata dia, maka wajib mengulangkan, mengerjakan ibadat tu, kena ulang balik kalau dia taklid daripada mazhab lain, kerana keberaniannya ia melakukan ibadat seperti itu dianggap sebagai abas manik mana, sebagai main-main melakukan sesuatu yang tanpa guna. Ini kena faham molek-molek ni. Kalau tak faham molek-molek tak jadi ni. Dia begini nak boy ya. Ini mesel usul fiqh. Tuan-tuan puan-puan sekalian nak beritahu ni, kalau kita buat satu ibadat, semayang ke, puasa ke, haji ke, keluar zakat ke, mana-mana ibadat lah, sembahyang sunat ke, haji ke dan sebagainya, kita buat satu ibadat tu, satu ibadat tu didapati tidak sah mazhab kita. Kemudian kita jumpa dengan orang pandai, tanya orang alim, tanya ustaz-ustaz, kata dengan ustaz, ustaz, saya semayang subuh tadi, saya masuk semayang tu Allahu Akbar, saya dah ingat nak baca Fatihah. Imam baca Fatihah, Ustaz, saya dah ingat tu, bukan saya dah apa, dah ingat lupa dah baca Fatihah. Ingat imam sedap baca suara sangat, imam baca Fatihah sedap sangat, baca suara sedap sangat tu, lupa imam pun rokok, saya pun rokok, imam tidak tu, imam salah, so dak sembahyang saya. Tu. Itu dalam mazhab Hambali, mazhab lain sah sembahyang kerana Fatihah kita suruh baca oleh imam. Oleh sebab dia tu baca, dia lah yang bawa kita dengar dia baca sesuai dengan ayat. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Bila kamu orang baca Quran, dengar. Orang situ dan diam, dengar diamnya cakap, dengar tu. La'allakum turhamun, mudah tabiqul rahmat kepada engkau. Ayat tu kena sembahyang. Maka sembahyang kita sah walaupun tak baca Fatihah. Ini dia. Kita tahu mazhab lain kata sah sembahyang. Pasal kita dengar imam baca dak, imam tanggungnya. Gitu cara dia. Jadi maknanya orang-orang lega. Ana pergi sembahyang masjid India, jalan tu ada rumah penuh sembahyang masjid India hari Jumaat tu. Tak raja dengar orang mazhab Maliki baca Fatihah, senyap je. Kita punya suara sering-sering pasal imam baca dak. Itulah gejala yang berikan kita rasa kepuasan hati kerana ada masalah ini. Boleh tak compromise, boleh. Itu cikgu mak. Sama juga kita duduk di saat Arab Saudi, tak tu imam tak baca Bismillahirrahmanirrahim, surah terus lah. Itu dia. Jadi jawabnya, kita dalam masalah sunnah jemaah ni, fiqh kita Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semuanya ittifaq. Kalau kamu tidak sah mazhab kami sah, pakai sah. Macam hak tak sah mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanafi kita sah pada aku juga. Sebab ulaika ala min rabbihim, kita semua dapat tunjuk Tuhan belaka. Masing-masing ada hujah belaka. Itu seronoknya. Kita orang dalam mazhab Pak, seronok sungguh lah buat ibadat. Buat haji kita ke? Buat haji ni tuan-tuan, anak ngeri hati juga. Ada orang Yaman, perempuan, dia tawaf
Orang perempuan dia tawaf kan wajib untuk aurat kan. Perempuan macam semayang tawaf tu, ni tawaf. Bukan haji ni, bukan haji sunat, haji apa tu? Perempuan Yaman. Perempuan Yaman pula dia nak pergi di Mekah dia mesti ada mahram dia, waris dia, nepok dia, ada beradik dia ke. Tu dia. Lepas tu dia buat kerja haji. Tengah tawaf tu rupanya tu dapati bahawa ni terbuka orang cari kain di paha tu. Dia lutut dia tinggi cari. Balik dia ke Mekah. Bila saja dia nak kahwin, haji tidak sah. Dah. Pasal dia mazhab Syafi'i, kenalah tawaf. Dah. Tawaf. Kena sa'i semula tu dan sebagainya. Itu cara dia. Nak tawaf pula terpang pula. Kena tahallul dan sebagainya. Jadi sekarang macam mana nak buat? Selagi dia tahallul haji tidak usah. Bila tawaf tak usah, sa'i pun tak usah. Tawaf tu dulu daripada sa'i. Dia kalau tawaf tidak usah, sa'i tak usah juga kan ni. Tu dia. Pasal ada juga syarat nak tahallul tadi. Kemudian mengadu di mahkamah Qadi Syafi'i. Qadi Syafi'i kata mazhab kita memang tidak sah nikah ni sebab awak tak tahallul lagi. Tak tahallul lagi ni macam mana? Kena tawaf semula, sa'i semula dah. Dia nak pergi macam mana nak pergi? Mahram ni tak ada, tu sama dia bujang. Perempuan ni. Jadi buat mufti Yaman buat putusan bicara di mahkamah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa orang yang tawaf tu bukan seperti semua orang macam orang semayang. Dia kalau buka orang sikit pun tidak batal tawaf dia. Bukan macam semayang tau. Tu bukan syarat semayang tutup aurat. Cari itu dimaafkan. Jadi apa tadi dia bertaklid kepada Imam mazhab Hanafi, dia tak payah, boleh kahwin tu. Sah dia kata tawaf tadi, pasal mazhab Hanafi kata ini bukan semayang. Tawaf kan? Kita orang macam semayang bagi perempuan dia. Maknanya dalam keadaan darurat ni maknanya boleh kita buat ikut mazhab lain. Itu cara dia. Itu sama mufti. Bukan parang tu. Ni dicatat dalam kitab fiqh. Kitab fiqh tu tebal. Kitab fiqh tu hasyiah kepada kitab Fathul Wahhab. Jamal Futuhat nama dia. Dia ada 4 kulit semua sekali. Boleh baca dalam tu. Besar kitab tu. Masalah-masalah di mana kalau orang awam ni dibuat satu perkara tidak sah mazhab dia, jangan kata tidak sah. Tengok mazhab dia kata ada tidak. Banyak contoh. Seumpama juga orang ambil semayang. Ini mustahak ni ya. Dia basuh muka. Dia ambil semayang sungguh. Basuh di bukan basuh air kudu, basuh muka, tangan, kepala, basuh telinga dan kaki. Dia pun semayang. Lepas semayang, la ilaha illallah. Saya ambil semayang tak ingat nak niat masa basuh muka. Semayang dah. Semayang dah tu. Nak buat bukan ni? Ataupun seorang tu mandi hak adab so. Seorang tu mandi hak adab so, ada haid ke nifas ke, beranak ke ataupun sebagainya, dia mandi sungguh. Dia mandi hadap so tapi tak niat. dia pergi tu air pahit mandi je tapi tak niat. Mandi sungguh bukan mandi biasa tu. Mandi tak niat, mandi sungguh mandi tu bukan mandi pagi tu, mandi hadap so tu tapi tak niat. Dia semayang. Orang lain pula buat gitu juga. Dia mandi. Dia semayang. Orang lain pula kata butuh haid dia mandi.
Tapi tak ada niat. Mandi haid tapi tak ada niat. Mandi hadap so, mandi wajib. Dia mandi wajib tapi tak niat. Tidak ada kata aku makan hadap so kena Allah. Tak ada orang tu. Tapi dia mandi itu lah. Tu. Masa kita tak boleh mesti ada benda mesti jatuh air di kepala atau di sini niat. Saja ke makan hadap so kan Allah. Saja ke mandi wajib kan Allah. Ini ada dah, ni tak ada ni. Dia mandi sungguh kena mandi tu lah benda junub tu. Tapi tak niat. Berapa bulan, berapa minggu dia tak niat, tapi mandi tu lah. Dia semayang dia niat. Sama-sama ada niat hati. Puasa dia niat, haji ada niat tu. Jadi dia tanyalah, hukum kita begitu begini. Jawabnya dalam mazhab Hanafi, mandi tu wajib, niat tak wajib, sunat je niat. So lah jatuh mazhab Hanafi, so boleh lah, tak benda lah. So semayang dia halal dia baca Quran tu, halal semayang. Itu maknanya dan pergi fiqh ni kepada orang awam, banyak orang awam jalan dia open problem dia. Biasa dia terlupa. Jangan orang awam susah hati. Macam payahnya macam kita orang pandai ni tak boleh. Kena buat benda tu biar korek betul-betul. Orang awam banyak dimaafkan. Itu rahmat Allah. Itu Nabi kata ikhtilafu ummati rahmatun. Bersisirnya pendapat ulama menjadi rahmat kepada orang awam. Ya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Sisi pendapat ulama dalam mazhab Sunnah wal Jamaah jadi rahmat kepada kita. Rahmat kepada kita mana? Kena mazhab ni boleh. Tapi masalah yang nasunnah yang qati yang tidak khilaf tak boleh, kena ikut tu. Puasa tu wajib, haji tu wajib, rokok tu mesti. Itu tak boleh khilaf. Dan ulama pun tak khilaf. Ini mesej furu' mesej cabang-cabang dia. Banyak khilaf tu. Sama juga mazhab Muafiq tu. Pada orang awam tu memang dia tu tak belajar. Tapi ukur semayang dia boleh buat. Tapi mazhab Muafiq ni dia reti ya. Itu banyak jatuh pada mazhab lain. Mazhab lain itu jaga. Macam sujud sawi kak, macam sujud tilawah tu. Itulah ana berasa sangat bahagia, senang hati kalau kita tahu orang awam tu dia suka ibadat tu kerana dia ada peluang dapat meluahkan perasaan dia. Yang naknya ialah bila semayang tu ingat pada rahmat Allah, semayang tu ingat pada keredaan Allah. Biar Tuhan redakan dia, Tuhan rahmatkan dia dengan ibadat tu. Tu number one. Tu jalan je. Jalan je. Nak buat satu contoh. Senang contoh tu. Ada seorang tu dia ni orang ni susah lagi nak kira macam hari ni ya. Mudah sangat dituduh orang tu. Ini masalah tu main benda ni. Ni masalah rigid mana masalah yang kita kena jaga betul-betul. Tak kira orang awam, tak kira orang alim, tak kira tok wali, tak kira siapa. Masalah rigid ni tak boleh kita compromise. Tetap hukum ni tak boleh kita pindah. Tadi boleh dipindah ke mazhab lain, ni tak boleh. Ini masalah qat'i dia panggil, bukan juz'i. Satu masa ada seorang perempuan, orang tuduh dia berzina. Ingat ya, kita dengar apa serung. Kita dengar apa serung, seorang wanita tu dituduhnya oleh orang ramai dia berzina. Dia berzina. Serung dengar. Sungguh-sungguh dengar. Jadi tuduh tu masyhur. Jadi tersuhur dah. Dia ni orang zina. Jadi larat tukang mandi pun, masa mandi pun dia iktikadkan, dia sangka dia berzina. Mati ni. La ilaha illallah. Nauzubillah. Kita panggil ni kecu. Kecu lah yang wanita ni dia berzina. Tiba-tiba dia mati. Tengok tuan-tuan sekarang dia mati dah. Dia mati, orang nak minta apa dia tak boleh dah pasal dia mati dah. Nak dia masih hidup boleh minta maaf. Saya salah gitu dah awak ni berzina dah.
Itu dia mati. Bila mati tu panggil perempuan seorang tu tukang mandi. Orang tu kata, mandi apa ni, kaki pasik ni, orang zina ni. Masa dia mandi tuang-tuang, dia gosok belakang kita gini, laki dia mari mayat ni zina ni. Laki tak tahu apa ni zina. Gosok belakang, lekat tangan di perut ni. Tangan tukang mandi lekat, tak boleh cabut. Herang tu. Apa kata tukang mandi ni, kerana jadi gini, lekat tubuh aku ni, nak cabut tak boleh ni. Menangis dia, soseng menangis. Kok kerana ni, apa yang gemak ni lekat tangan sini? Oh, dia ingatlah, aku duk kata ke dia ni zina, zaniah. Zani hak lelaki, zani hak puak, zani. Buat kerana ni. Jadi orang lain mari. Ginilah kata, kita jumpa dengan orang alim, ahlul Quran. Marilah Anas bin Malik ni khodam Nabi lah. Mari tu sahabat Nabi ni, Anas bin Malik tu khodam Nabi. Berapa tahun khodam Nabi tu dia? 6 tahun, 7 8 tahun dia khodam Nabi. Dia lah yang berceritakan Nabi. Nabi kata begini, Nabi kata begitu, Nabi semayang begitu, musafir begini. Banyaklah hukum, banyak daripada Anas bin Malik. Jadi apa khabar Anas bin Malik ni? Tuan, marilah kita orang minta tuan ni pergi tengok macam mana orang perempuan yang berzina tu. Dia katakan bahawa tukang mandi lekat tangan dia nak cabut-cabut. Anas Malik pergi tengok. Anas Malik kata ambil kotang 80 kotang, ambil kotang. Begitu dah orang berzina dah, ambil kotang. Kotang piang. Cabut selalu tangan tu. Orang tu dah berzina kena kotang kan? Tuduh orang berzina, dia tak berzina, orang kata dia zina. Jadi tukang tuduh kena kotang 80. Kotang 80. Ikut Nabi buat apa? Tanggal tangan. Itulah, itu sebab Nabi kata, kalau kamu tengok orang tu orang jahat, jangan kata dia jahat. Jahat tu awak nampak hak dalam tu dak. Nanti dia beriman dak. Macam tadi dia berzina, dia bukan berzina orang kata. Mungkin musuh dia kata dia berzina. Dia tidak. Sebab itu kalau kamu tengok mayat tu diusung orang, Allah tanya Nabi, bagaimana Rasulullah mayat ni? Khair, baik. Ni orang ni khair, baik. Itu sebab kalau dia sembahyang mati, lepas imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca sikit Fatihah, arwah dan doa perisi mati, Allah filah wa rahmatullahi wa anhu dan sebagainya. Batu amin. Ma qaulukum ala hazal mayit, apa pendapat kamu tentang mayat ini? Ma qaulukum ala hazal mayit, apa pendapat kamu atas mayat ini? Ma qaulukum ala hazal mayit, apa pendapat kamu atas mayat? Khair, baik. Kita hari ni tamu kata kita sebagai doa senyap je. Kalau orang tu jahat sungguh, sejahat-jahatnya, jangan kata baiklah makna. Ini bertekis sikit je kita pun tamu kata khair, baik tamu. Itu orang kita pada hari ni. Bahkan lepas dia mati tu di tanah, sepatutnya kita semai temang lah dah, semai temang. Bila masuk waktu maghrib itu, semai maghrib dan semai sunat, semai temang 2 rakaat tu. Antara semai maghrib dengan semai isyak tu baca doa supaya dia dapat tenang dalam kubur. Antara waktu maghrib dengan isyak tu, kan tempat tu malam pertama dia mati tu, maknanya tanah tu tempat dia ada penceroba gitu, gelap-gelemak masuk kampung baru.
Sembahyang sunat tu. Itu cara kita orang Islam. Jangan mudah tuduh orang tu bukan-bukan. Tak baik. Itu tuan-tuan sekalian. Itu caranya. Sama juga orang belajar kitab fiqh ni. Kalau kita nampak orang tak betul, jangan kata berat-berat dia mengaji di mana. Mungkin dia buat tu kena dalam mazhab lain ke mana? Tak tahu. Dalam mazhab lain tu orang tak belajar mazhab lain kata boleh. Itu cara dia. Macam puasa bulan Ramadan. Macam-macam lah. Banyak masalah fiqh ni yang cukup menarik kita kalau kita belajar. Dia punya kaedah tu memang fleksibel. Fleksibel mana? Anjar, terbuka, senang. Tak ada kronik dah. Tak ada despair, tak ada dah. Despair makna kecewa, tak ada dah. Tak ada stres. Senang fiqh ni. Fiqh senang, ini dia. Masalah mazhab lain. Itu cara dia. Ya. Guna saya? Begini. Dalam kitab saya nak beritahu minggu depan kelas kita tak ada sehari pasal nak ada appointment dengan hospital. Takut tak ingat. Dah semari minggu depan saya test apa ni penyakit biasa tu. Minggu depan dah semari lah. Cuti sehari pasal nak masuk obat-obat tubuh. Dia begini. Dalam kitab Syarah Matori dan dalam kitab Sittin Masalah. Faham boleh ni? Dalam kitab Syarah Matori dan kitab Sittin Masalah, 60 masalah lah itu ada. 60 masalah. Dia kata apa hukum tuan? Orang tanya dia. Istashhadu, mereka naik saksi atas mayat. Faham tu? Maknanya Tok Imam kata ma qaulukum ala mazi apa ma qaulukum ala hazal mayyiti. Apakah kamu kata atas mayat ni? Naik saksi atas mayat. Saksi kita dia orang baik. Saya tanya, adakah ada hadis Nabi? Dalam hal ini kata Imam Nawawi, kata dia hadis ini, perbuatan ini syahadah ma'al mayyit itu khair. Diikut kata Nabi, kalau kamu tengok tu mayat tu, kalau orang tanya bagaimana mayat ni, khair tu di luar semayang itu dia pegang. Tapi kalau orang tu orang jahat macam Firaun kata dia, jangan kata begitu. Itu dalam kitab Syarah Matori ada sebut begitu. Panjang bahas tu. Berdasarkan hadis, satu masa tu bukan satu masa lah. Bila orang tu mati, akad kanda masuk dalam kubur di bakang itu, Rasulullah siapa orang tu, mayat tu gini-gini, khair, baik. Kata Imam Nawawi, kalau sekiranya orang tu orang jahat macam Firaun, boleh cakap dusta, dosa kata khair, pakai diam je. Itu adalah kita tu. 6 tu ada. Tapi ada orang yang meragukan itu masa pendapat dia. Kita pegang di Nabi, Nabi kata baik-baik lah. Kalau Nabi kata jahat-jahat macam Firaun kata ya, jahat-jahat ya. Firaun tu sendiri ya, dosa ke apa? Nabi Harun, Nabi Musa ya, dia tak suruh cakap kasar dengan Firaun tu. Allah Ta'ala tu. Kalau Harun dan Nabi Musa tu pergi jumpa dengan Firaun, wa qula lahu qawlan layyina, katalah kamu kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut-lembut, manis-manis, jangan pekeng-pekeng, yang kekal. Jadi kalau kita dengan orang yang bukan macam Firaun kan, dia kata baru baik. Baru ni dalam bijak negara.
Anak gila hati kau. Bila imam semayang dah tu semayang mayang kan, tiga mayang kapal terbang tu. Yang jadi imam tu doktor kita lah, Dr. Zulkifli Muhammad tu, Dr. Al-Bakri tu, orang katakan kita. Lepas beri salam tu kata apa nama Khair, apa nama mengerti agama tu, apa nama Khair Baharudin ya, Bahar nama apa mengerti agama tu, lepas bekas askar tu, apa nama ni, Baharudin Baharung, Baharung tau. Bila Tok Imam tu, Tok Bilal kata, "Mak, bukan pasal Arab dak. Bahasa Melayu. Nak TV anda tengok. Apa pendapat kamu? Apa pendapat anda tentang mayat ini?" Ada orang jawab, "Baik." Ada orang jawab gitu. Cakap Melayu. Kita ni cakap Arab dak. Kita orang Arab kononnya. "Ma qul qala al-mazi khair." Melayu ni, "Apa pendapat kamu tentang mayat ini?" "Baik." Patut dia jawab khair, mana baik. Lawan dia syar, mana jahat. Doa namanya al-khair, supaya jadi al-khair, orang baik. Pasal dia orang Islam. Pasal dia orang Islam, walau fasik sekalipun. Cukup faham tu? Fasik sekalipun, pasal dia Islam, dia ada iman dengan Allah Ta'ala, baiklah dia. Itu dia. Cara dia. Itu dia cara dia. Jadi orang awam, saya balik sebelum besok ni, orang awam jangan kita mudah-mudah kita praktiskan dia kan, dalam hukum-hukum yang khilaf ulama ni. Kalau dia kata sembahyang tak wajib, itu tak boleh lah, mana tu kita ambil tindakan lah. Itu cara dia. Itu cara dia. Itu jelas. Oh, nota kita ada tak? Tahu nota sikit. Oh, silap. Ni patut dak potong ni silap. Oh Allah, sayang. Oh ni dak ni. Tak apa. Kita bagi semula. Minggu depan saya bagi semula dah. Dia potong. Tak apalah. Silap ni. Silap tak apa, anda kata tadi. Dia komputer tu jadi rosak. Tengok ya. Bilakah luput masa sujud sawi? Tu dia. Ini kita pergi sembahyang seorang diri dulu ni. Misal begini. Lepas kita beri salam, kita lupa sujud sawi. Nak buat mana? Bersawang tu beringat, lupa sujud sawi tadi, nak buat apa ni? Tak boleh dah, pasal kita bersalam dah. Tu tengok ni. Kecuali kalau tinggal perdu, tu buat semula lah. Luputnya, bilakah luput masa sujud sawi? Luputnya itu bila terdapat keadaan-keadaan berikut. Dia ada 4 keadaan sini. Saya gilang sini, ijazah ni jadi dalam sini jadi hitam. Tak apalah, kita bagi semula minggu depan. Minggu sekali lagi ya. Oh, nampak juga nampak. Selepas seorang itu memberi salam dengan sengaja seperti biasa. Apabila ia telah selesai beri salam dengan sengaja, bukan lupa, tiba-tiba hendak bersujud sawi pada tempatnya, iaitu sebelum beri salam, maka dikira tidak jadi sujud sawi itu. Sebabnya kerana terputusnya sujud sawi itu dia sebab salam, telah pun ditunaikan. Yang pertama sekali kita kena faham molek, sebab kita ni nak jadi ahli ibadat, nak sujud sawi biar berjuruh.
Apa makna kita nak jadi ahli ibadat? Ingat baik ni, buat ibadat ni tak boleh kita main, tak boleh kompromis. Kita ibadat ni nak balik ke Tuhan, nak balik ke Allah. Jangan buat ibadat tu sembarangan. Jadi ke ibadat nombor satu untuk mencari dua perkara: nak dapat rahmat Allah dan keredaan Allah. Ingatlah, kalau tak ada tu, tak pakai ibadat kita tu, jatuh ke dunia, jatuh ke akhirat, tak sampai ke Tuhan. Ingat baik-baik tuan-tuan sekalian. Kita beribadat ultimate kita. Ultimate maknanya fokus kita akhir sekali, biar kita dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keredaan Tuhan. Kalau rahmat saja tak ada redha pun tak cukup. Nak dapat rahmat Allah nombor satu dan redha Allah iaitu nombor dua, ataupun sekaligus. Ingatlah dua perkara tu, jangan lari benda gitu tu, sebab ada sebut dalam Al-Quran. Jadi maknanya kalau kita semayang biar berjuru. Berjuru macam mana? Kita semayang biar kita rasa redha dengan Allah. Kita buat tu atas nama kita redha dengan hak dia suruh tu. Bila ada gitu, kita rasa manis kita semayang, segar kita semayang. Kalau kita semayang tu berasa panas hangat, rasa macam cacing kelia orang tu, cacing kepanasan tu, maka nafsu kita tak naik, berasa redha dengan Allah, berasa rahmat dengan Allah. Semayang kerana redha dengan dia. Pasal semayang tu datang daripada mana? Daripada dia. Yang suruh kita rakaat tu, sujud tu, siapa suruh rakaat? Suruh rakaat ke dia. Redha rakaat tu, rakaat tu kerana redha dengan dia. Kita baca Fatihah kerana suhang dia tu. Biar ada konsep redha. Bila ada redha, datang rahmat nanti kita ni. Itu kita nak. Jadi orang ini kebanyakannya belajar tu dalam bentuk luar orang. Jatuh luar. Semayang jatuh luar. Duk baca jatuh pada luar, jatuh pada syariah, tak jatuh pada hakikat. Yang kita semayang tu bukan nak pada perbuatan kita tu, perbuatan sebagai alat saja. Yang kita Allah Akbar tu bukan nak baca sebut Allah Akbar tu, itu alat saja. Alat nak ada juga, biar ada makna dalam tu, biar ada hakikat dalam tu. Ibarat gini, ibaratnya dia ilmu ada dua tuan-tuan. Faham molek ni, kalau tak faham tak jadi. Saya pun tak puas hati. Ilmu ada dua. Biarlah kita belajar sikit pun tak apa maknanya. Kita nak puas hati belajar ilmu ni. Kalau belajar ilmu ini dengan puas hati kita dapat rasa manis sini. Dia ilmu ada dua. Ilmu zahir, ilmu batin dalam ni. Ilmu luar, ilmu dalam hati. Ilmu luar ni boleh kita pegang, tangan angkat. Ilmu luar dia panggil. Rokok, tu ilmu luar tu, buatan luar. Kena buat juga gini ni, bukan tak kena sebab ada pekah. Sujud dengan 7 anggota. Itu ilmu luar. Ilmu dia buat oleh anggota hak luar kita ni. Hak dalam belum tahu lagi. Ilmu luar. Maka ilmu luar ni semua orang tahu belaka tuan-tuan. Budak-budak kecil pandai rokok, pandai sujud. Itu ilmu luar, tak masuk dalam hati. Jangan kita jadi keras hati, biar lembut hati dalam ibadat ni. Sebab apa Nabi kata, kalau mu nak tengok orang seorang tu, mu tengoklah pada Sayyidina Abu Bakar. Mu nampak dia berjalan pasal hati dia mati dengan makhluk, ingat kepada Allah. Teluh Tuhan dalam hati dia itu. Sebab dia tu al-layyin, lembut hati dengan Tuhan. Jadi ilmu luar ni semua kita nampak belaka. Kalau nak cari ilmu dalam, macam kita makan buah durian juga. Nak cari buah durian, cari di luar. Jadi apa cakap pada kulit je. Cari hak dalam koyok. Ambil nak cari buah nyur, nak satang dia.
Nak tengok luar nak ambil, koyak kulit. Buang kulit. Buang tempurung. Ambil isi. Pusing isi tu. Tubiklah susu dia, santang dia. Oh, santang tu hakikatnya hakikat buahnya. Boleh buat sayur. Kalau jenis-jenis lagi jadi minyak. Minyak tu pula boleh buat apa? Buat goreng. Itu hakikat minyak kelapa. Ni main kulit je dah. Sama juga ilmu Tuhan ni. Kalau kita nak kata Allah, kita tengok pada makhluk ni, masih kita terdinding. Tengok pada nama sebut Allah, Allah pada lisan kita, nama pada sebut. Tapi kalau kita ingat pada Allah tu, dia segi dalaman kita, astagfirullah, ada selalu sini. Aku tu minta ampun pada Allah, astagfirullah. Ingat Allah, istighfar pada Allah, minta Allah ampunkan dosa kita, astagfirullah. Itu nama ilmu hakikat. Bukan pada lafaz kita reti, bukan pada makna kita faham, bahawa hakikat kita rasa sini. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Itu yang kita nak belajar dari segi hak luar sampai ke dalam. Ilmu tu lah. Hak dalang ni, ilmu dalang ni, ilmu hati ni, tuan-tuan yang marah ya, ramai orang tahu, ramai orang kenal. Bukan nak kata ulama dulu kata dah dulu. Orang putih pun mandang kata, dia kata ilmu dalang ni ramai orang tahu. Sebab tu turun ayat Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang pandai, kamu tak tahu. Ahli zikir tu orang pandai. Orang pandai siapa dia? Ahlul Quran, orang reti makna Quran, zahirnya dan batinnya. Itu cara dia. Ramai dah tahu. Jadi bila dah tahu, kena tutup, kena cari, kena belajar dari segi ilmu, kena belajar dari segi amal, kena ada pengalaman dari segi iman. Bila kita ada ilmu, kita ada iman, kita amal, insya-Allah Tuhan tunjuk hidayah dia, terang kita hati dengan Allah Ta'ala. Bila kita sebut astagfirullah, alhamdulillah, Allah Akbar, tenang hati. Itu namanya ilmu pada hakikatnya. Bukan ilmu pada kalimah atau pada lafaz, bukan ilmu pada makna, tapi ilmu pada hakikat, sebenar-benar hakikat. Cukup bang. Ilmu ni memang orang tak pandai ramai. Pasal apa? Orang tak belajar. Orang tak tahu, tak belajar. Pasal apa tak belajar? Pasal ada tak menutup. Menutup pun tak cari dah. Tu dia panggil ilmu yang payah. Orang nak tahu pasal tak menutup benda ni. Dia suka menutup hak zahir. Kadang-kadang dia sebut Allah, aku tak manis dia. Gua sebut la ilaha illallah, tak manis sini. Tapi kalau makan gula tu rasa manis, pelik tau. Dah. Pasal itu nafsu. Nah. Makan durian tu rasa seronoknya manis, sedap lemah je. Betul lah tu. Lepas tu makan nafsu, bukan makan hati tu. Allah pahit yang bedu. Itu nafsu tak berakhir. Kalau Allah ni keberhayaan hati kita. Apa makna keberhayaan? La ilaha illallah. Hati kita bersegar. Tahu segar? Segar tahulah dah. Segar, sejuk hati, basah hati. Hati tak kering, hati tak mati. Hati suka dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil ilmu orang ramai dah tahu. Masuk juga dapat semayang. Itu cara dia. Sebab itu kata ulama, peringkat pertama sekali kita mestilah biasa peringkat makan taubat dulu. Taubat dulu. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Taubat dengan Tuhan. Biar hati kita berasa bersih dengan Allah, bersih dengan manusia. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak. Lepas tu naik kita kepada makan redha dengan Tuhan, redha.
Sejuk. Redha maknanya apa benda redha cakap Melayu? Rela dengan Tuhan. Dia semayang, kita rela semayang. Berasa sedap semayang. Rela dengan semayang tu, redha dengan disuruh tu. Barulah hati kita berasa manis. Lepas tu pula dia sambung lagi sampai kepada sabar pula hati kita. Sabar. Lepas tu tenang pula. Tenang pula lagi. Lepas tu berasa sampai hadir dengan Allah hati kita ni. Bila sampai tu baru kita rasa rahmat, nikmat. Rahmat, nikmat ibadat kita tu. Sebab redha dah hadir dah. Apa kau pakai ni stesen dia tu apa ni taubat atau dia dah pekat awak tu. Dan istighfar tu hati kita berasa bersih. Surat malam kita tu hitam jadi putih belaka. Tu istighfar tu. Lepas tu kita redha, kita sabar, tenang hati sampai akhir pekat. Kita berjaya hadir dengan Allah Taala dalam bentuk rahmat dia dan apa ni ridwan Allah akbar tu. Itu cara dia. Itu semua perjalanan batin belaka tu. Itu cara dia. Yang kedua, luput suci sawi tidak boleh dikerjakan lagi ialah juga dengan sebab ditunaikan salah dengan terlupa dengan syarat masa perpisahan antara selama ingat yang ditunaikan terlupa itu qada semai 2 rakaat. Yang kedua, suci sawi ni kita lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Siapa tahiyat awal? Ingat ya? Kita beri salam. Pegang kaedah ni. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Ya. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Faham molek ni. Kalau tak faham ni memang tak jadilah. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama kita buat, rakaat kedua kita buat. Rakaat 2 ni masa kita nak bangun rakaat ketiga tu kita bagi tahiyat awal. Bagi tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Dia bagi tahiyat akhir. Dia bersalam itu. Bersalam. Dia pun terus nak keluar. Nak keluar semua zuhur. Anak kata, "Cikgu Mang. Cikgu semayang baru 4 rakaat baru 2 baru." Dia kata, baru 2 tu. Sambung cikgu, sambung 2 lagi. Pasal cikgu terlupa. Ke sengaja cikgu lupa lah. Cikgu Mang bangun lah. Semayang balik 2 rakaat lagi. Ingat tahiyat awal kan? Tu ingat kita tinggal tu apa ni tu semai 2 rakaat. 2 rakaat tinggal tu. Ada 2 rakaat di belakang tu. Cikgu masuk. Mayang semula tambah lagi 2 rakaat. Hak semua rakaat ada 2. Sambung lagi 2 dah. Tinggal yang wajib tu kena buat balik lah. Kan baru buat 2 dah bersalam pada tahiyat awal tu. Tahiyat awal baca tahiyat tu tak betul dah pasal baca tahiyat akhir lupa. Cikgu Mang pergi tu. Cikgu Mang mari sekejap Cikgu Mang. Apa ustaz? Cikgu Mang baru 2 rakaat tadi, tambah 2 rakaat lagi lah. Cikgu Mang pun bang Allah sambung 2 rakaat. Jadi lepas tahiyat akhir, rakaat pertama yang kedua lepas tahiyat akhir tu Cikgu Mang sujud sawi. Lepas tu bersalam lah. Tapi dengan syarat macam Nabi buat lah. Syaratnya janganlah lama masa cikgu tinggal lepas bersalam tadi dengan nak buat semula dalam masa 1 rakaat sunat atau 2 rakaat sunat. Lama tu. Kalau 2 rakaat sunat tu boleh tahan lah. Lama juga lah. Yang kedua, jangan cikgu mencakap 6 patah perkataan dengan anak. Dengan saya lah. Yang patah. Batas semayang. Yang ketiga, tak apa menghadap kiblat pun tidak. Tak menghadap kiblat pun tak apa masa tu. Pasal lupa lah.
Yang ketiga, dan tidak ada cara membatalkan semayang, tak buang angin dan sebagainya. Boleh sambung sunyi 2 rakaat lagi dan sujud sawi. Pasal semayang tak ikut ni. Itu cara. Sujud sawi tak putus ketika itu. Itu cara dia. Itu cara dia. Tu anak duk faham sujud sawi ni ada sujud sawi untuk menampung amalan kita hak sunat ba'ah tu kita tinggal. Bila kita tampung tu maknanya semayang kita jadi kamil balik tak je. Kamil balik. Sebab lupa ni yang tikau. Semua manusia lupa belaka. Lupa belaka. Sebab tu nama insang. Insang tu dalam pepatah Arab dia panggil insang tu maknanya lupa. Wa ma summiyal insanu illa linisyani. Tak nama insan mereka kena lupa dia. Memang lupa. Semuanya lupa. Nak orang tu berumur lebih dia memang dia lupa. Itu cara dia. Itu jelas. Itu dia. Yang ketiga, berpaling hati daripada hendak menunaikan sujud sawi selepas memberi salam ketika teringat meninggalnya. Yang ketiga, yang keempat, berpaling hati daripada hendak menunaikan sujud sawi. Dia tamu sujud sawi ni selepas beri salamnya ketika teringat meninggalnya. Lepas dia beri salam tu, dia tak tambah teringat dia nak semayang, nak sujud sawi. Maknanya dia ada tinggal semayang macam tak adil lah. Semayang 2 rakaat tu dia berhenti beri salam. Lepas tu dia sambung 2 rakaat pula. Lepas nak beritahu tu, Cokemang pun semayang 2 rakaat lagi. Dan hati Cokemang tambah sujud sawi. Tak apalah. Tak tu. Itu cara tak apalah apa ni. Tak tu, lepas beri salam tambah dah. Cuma nak balik saja ketika itu. Jadi maknanya di sini kita kenalah apa ni mengetahui sujud sawi itu banyak liku-liku dia. Ada 4 sebab. 4 sebab kita sujud sawi. Yang pertama sekali ialah kita tinggal sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu ada 7 jenis. Yang kedua, kita tinggal hak perdu tu dengan terlupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal semayang. Yang ketiga, sebab ada waswah tu. Dan sujud sawi tu yang keempat, dia tak boleh buat acap kali. Kalau lupa 10 kali dalam semayang tu, jangan sujud sawi sampai 10 kali, sekali je. Misal semayang tu tahiyat tu kita lupa baca alham tu kita baca dalam rukuk. Lepas tu kita kena balik semula baca semayang belah diri. Kita baca Fatihah tu dalam rukuk. Lepas tu baca Fatihah dalam diri lah. Lepas kita rokok, nanti kita tak baca lagi Fatihah masa berdiri. Bangun semula, baca Fatihah. Tu. Lepas tu turun sujud. Itu pun sunat sujud sawi lah tu. Tinggal yang perdu tu bukan sengeleng, tapi kena lupa. Tak batas semayang tu, kena lupa tu. Buat semula apa tu. Apa tu kena buat balik. Hak semayang perdu ni, yang bisanya gini. Yang bisanya, kalau kita lupa semayang, lepas semayang tu kita lupa niat. Lepas semayang, saya lupa niat takbir, tapi lupa niat. Yakin benar lupa niat. Sebab niat tu ada 2. Niat sebelum takbir sikit. Itu mazhab kita pun ada, mazhab lain ada. Semayang niat dan takbir. Tiba-tiba kita lepas beri salam tu, lupa niat. Takbir ada, niat tak ada. Habis semayang, ulang semula. Bisa semayang niat. Kalau niat tu kita tak ingat, masa kita takbir tak ingat, siapa sudah tak ingat. Lepas beri salam tu tak ingat juga maknanya. Kita ulang semula. Ulang semula. Dalam semayang tu kita lupa niat semayang tu. Kita semayang juga tempat-tempat yang kot semayang. Lepas semayang tu lupa juga tu. Ulang semula. Kalau hukum lain,
rukun semayang ni kalau kita lupa boleh kita buat balik. Macam kita lupa rokok. Kita rokok ni lupa ni. Tak. Lepas tu kita tidak. Tu. Pak tidak. Pak tidak. Benar, pak tidak. Lupa rokok tak? Kita lupa rokok. Kita intidah. Kita tak rokok, intidah ada. Kita tu rokok lah, baru intidah dah. Ambil balik. Kalau lupa Fatihah, rakaat yang kedua lupa Fatihah. Rakaat yang ketiga beringat. Rakaat yang kedua lupa Fatihah. Rakaat yang ketiga beringat Fatihah. Kena tambah rakaat belakang. Pasal masuk tempat yang sama. Ambil itu. Tu dia. Masa kita sujud yang pertama, sujud. Lepas tu kita bangun tu. Aku sujud sekali je, batas sembahyang ni. Ulang semula sembahyang. Jangan, sujudlah. Kali yang kedua pula. Itu cara dia. Kalau hukumlah sembahyang tu kena buat balik dalam sembahyang tu juga. Kalau tak pandai tu pasal dah belajar dah. Tapi kalau niat bisa dia ditajam. Pasal niat sembahyang kerana Tuhan. Lepas sembahyang tu terlupa. Ulang baik. Tapi kalau kita lepas sembahyang dah kita lupa baca Fatihah, tak apa. Lepas sembahyang beri salam berada sampai ke rumah dah. Tadi aku tak rokok. Tak apa, lah. Niat tak boleh. Niat ni satu benda yang cukup sensitif. Kerana kontak hati kita dengan Tuhan. Macam kita semayang tahiyat masjid tadi. Sampai aku rumah, tak tadi aku tak rokok tadi. Dah usah buat lah ni. Tak payah. Pasal kita bisa salam dah. Itu dia. Tak niat tak boleh sebenarnya bisa dia tu. Itu cara dia. Itu je lah. Ya. Dia begini. Memang orang tu dia tahu makan. Dia tahu makan tak? Dia tahu makan, jadi kena makan. Gitu lah. Dia tak mau makan tu. Dia nak makan nasi, dia makan pinyak. Pungat pisang. Gitu ibaratnya. Masa dia semayang tu ingat tak lain. Saya ingat masa dia nak niat tu ingat tak lain. Dia semayang Allah akbar ingat tak lain. Itu lah. Semayang takbir larang dia dah. Itu rupanya. Boleh faham tak? Gini, macam mana seorang tu semayang tu dia lupa kan dia nak semayang kan? Jawabnya gini, kerana pada masa tu hati kita ada dua. Nak ingat Tuhan ke? Tambah ingat. Nak ingat Tuhan ya. Tapi masa kita nak takbir tu kita ingat ke lain. Allah akbar ada mulut ingat tak lain. Itu rupanya. Hati kitanya dia apa ni? Wa ma sumiyal qalbu illa anhu yataqallabu, tak nama hati melainkan dia bergerak-gerak, berpindah-pindah sama, berbau-bau sama. Kadang-kadang kita buat perkara tu bukan niat kita. Terjadi benda itu. Bukan kita tak nak semayang, nak semayang, tapi masa nak semayang tu terubah niat kita tak lain, ingat lain. Itu rupanya. Itu cara dia. Yang kita nak pasti bila sampai ke semayang tu hati kita satu dengan Allah, tauhid dengan Allah, menyaksi dengan Allah. Itu kita hendak. Itu meniat tu walaupun tidak dalam takbir. Ya. Bila bilang hak tu jadi lah tu, tak apa tu. Hak tu jadi tu. Hak tu kes lain ni. Kes lain. Ya. Allah. Makmum tu dia begini, itu terbit daripada kejahilan orang awam.
Dia semayang ni kalau beriman ada dua. Semayang C-nya, semayang kohor, baca kohor tu, baca kohor makmum tadi, sekurang ingat telinga kita je. Kalau baca kuat, kita ganggu orang lain sebelah kita, haram jawabnya. Kawan ni tak boleh baca pasal dia kuat. Haram tu. Semayang sah haram. Kita baca kuat tak boleh. Dobik dia baca kuat, baca kohor ni, kalau jadi makmum, baca kohor tu, baca perlahan tu, mana kita baca sekadar dengan telinga kita sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk baca kuat tu terdengar orang di samping kita, depan dan belakang tu, baca kuat. Kalau kuat lagi ganggu orang lain, hukumnya haram. Yang boleh baca kuat makmum masa mana? Amin. Masa tu boleh kuat. Saya tu lah. Tu. Orang lain semua imam kuat belaka. Kalau kita senyap belaka. Itu cara dia. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Salam ya Allah. Laysa fil wujudi rabbun siwaka min mutlaq billah ma raja'na. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azaban wa tawafana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim.